Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuri qulubina Muhammadan abduhu rasuluh wa huwa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka 251. Jadi kita masih lagi berkaitan dengan fadilat zikir. Ya, zikir, kelebihan zikir surat 241. Jadi sambungannya adalah 251 punca. Punca bagi kesemua masalah ini ialah kelalaian dari mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsu yang berada dalam kemurkaan Allah. Dalam surah An-Nisa disebut oleh Allah musibatul maut. Makna kematian itu termasuk musibah. Apa maksud pergi jihad dengan Muhammad sama macam nak pergi mati. Dia beritahu ke orang-orang jangan ikut Muhammad berjihad. Itu semua nak pergi mati. Turun ayat Quran, di mana saja kamu berada, ketika mana Allah telah menetapkan ajal buat kamu, kamu tak akan boleh lari ke mana pun. Kematian akan mencari kamu. Maksudnya di sini, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mencari siapa yang dia menghendaki untuk dicabut nyawanya. Bukan kita membayangkan Allah satu lembaga mencari orang ni, bukan. Allah Subhanahu wa taala tugaskan malaikat maut dah pergi. Bahkan satu riwayat disebutkan mata malaikat maut itu sedang memandang semua makhluk yang ada nyawa. Lalu Rasulullah ditanya, termasuk haiwan-haiwan ya Rasul? Ya, haiwan-haiwan pun. Haiwan yang kecil, yang besar, yang jinak, yang liar, itu semua kerja malaikat maut juga yang mencabut nyawanya. Kita sembelih lembu sampai nyawa terakhir, itu juga malaikat maut mencabutnya. Kita tak terasa apa pun. Sekarang kita duduk berdiri tepi lembu ke tepi kambing sampai mati lah. Sebab kita lapar. Gitu. Nak confirm pergi tanya, dah mati ke lembu? Dia tak jawab, matilah tu. Nak bagi confirm sungguh. Kita tak terasa yang malaikat maut tu dah mencabut nyawa terakhir di kerongkong lembu yang kita sembelih tu juga. Sebab roh yang terakhir ghar-ghar, kerongkong. Tu yang di Rasulullah, kita orang Islam, kalau sekiranya sempat bertaubat kepada Allah sebelum roh keluar daripada kerongkongnya, maka Allah masih terima lagi taubat dia. Kata guru saya, makhraj sifat huruf ha. Gitu. Kat situ kan makhrajnya, roh kita terakhir di situ. Jangan keluar atas daripada ha tu. Kalau keluar daripada ha dah jadi huruf ghain, jadi huruf qaf, roh dah keluar lah tu. Jadi disebutkan di sini juga bahawasanya punca bagi semua masalah, yakni mata hati kita sepatutnya celik tapi buta dia. Allah Subhanahu wa taala salah satu keistimewaan ke atas manusia adalah hati dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati manusia tidak sama dengan hatinya haiwan-haiwan. Sebagai lagi ulama mengatakan apa saja benda yang hidup juga ada hati kerana dia berperasaan. Seperti mana hadis Rasulullah, sesungguhnya Uhud mencintai kita dan kita juga mencintai Uhud. Maknanya gunung Uhud pada perasaan lah. Perasaan mari pada mana? Akal ke? Tidak. Akan untuk memahami dan berfikir. Jadi merasai itu, perasaan itu di hati, di jiwa. Begitu. Awak ni ada perasaan ke tidak? Susah faham lah. Awak ada hati tak? Ada? Dia faham dah. Sedangkan perasaan tu di hati lah. Apa perasaan awak sekarang? Gembira lah. Maknanya hati dia sedang gembira. Jadi itulah keistimewaan
makhluk yang bernama Al-Insan, istimewanya kerana hati dia tadi. Lalu hati manusia ni semua celik, tak pernah pun buta. Dan tak ada hati manusia yang dicipta oleh Allah terus buta. Semua celik. Dia sudah ilmu tasawuf, ma'rifah. Maksud celiknya mata hati yang dimasukkan ma'rifatullah. Dia sudah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sebahagian ulama kita berfatwa, seorang anak kecil yang belum akhir balik, walaupun yang pula dia tu perut seorang ibu yang kafir, dia juga akan ditanya. Malaikat, ma rabbuka? Lalu yang jawab hati dia, bukan lidahnya, bukan akalnya. Kerana dia bukan mukallaf. Mukallaf ni berakal dulu. Lalu yang jawabnya hatinya. Mengapa? Sebab hati dia tahu Allah saja Tuhan dia. Lalu budak tadi pun jawab Allahu Rabbi. Malaikat tak cela dia, malaikat tak laknatnya, malaikat tak pukul dia. Jumhur ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berfatwa, budak ni nanti akan bawa masuk syurga juga. Cuma dia akan jadi wildan mukhalladun, jadi pelayan-pelayan syurga sahaja. Tapi kalau akhirnya mak ayah dia, mak ke ayah dia dapat masuk syurga, nanti dia bertemu lah balik. Begitu. Dia syarat begini. Kalau anak orang kafir mati, mak ayah dia pun mati kafir, dia tak bertemu siapa. Dia akan jadi pelayan syurga. Cuma kalau dia mati, waktu dia mati, mak ayah dia kafir. Last sekali mak ayah dia masuk Islam, dia bertemu balik dalam syurga. Ataupun salah seorang antara keduanya, dia akan bertemu balik. Si anak tadi. Paling kurang si ayah hiduplah dengan anak dia. Ataupun si ibu duduk dengan anak dia. Ibu dia duduk seorang-seorang ke Ustaz dengan anak dia. Bukan maksud saya tak ada pasangan ke? Ada. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut semua sekali ahli syurga ada pasangannya. Sehingga si anak tadi juga akan membesar dalam syurga dan Allah akan kahwinkan dia dengan, kalau sekiranya dia laki-laki, kahwinkan dia dari syurga. Kalau dia seorang perempuan, dia pilihlah siapa dia nak kahwin. Ramai orang bujang mati kah? Tak sempat kahwin. Kahwin dengan orang tu. Ataupun sama juga budak-budak yang kecil membesar dalam syurga, lalu Allah kahwinkan dia. Kalau Allah yang kahwinkan, orang tu gimana? Dalam Quran disebut oleh Allah, tidak ada siapa pun hidup secara tunggal dalam syurga, melainkan ada pasangan dia. Begitu. Jadi walaupun anak si kafir sekalipun, kullu mauludin yudadu ada fitrah. Fitrah maksudnya hati dia celik, ada ma'rifah. Malaikat tanya, siapa Tuhan? Allah Tuhan. Pasal mana ada budak-budak ahli kafir ini diazab, dipukul. Lagi satu, dia pun bukan mukallaf, tak berakal lagi. Itu yang dipegang oleh jumhur ulama. Yang sebahagian ulama bukan mengatakan dia diazab. Ulama jawab wallahu alam. Jumhur ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah jawab ahli syurga. Yang tak kata ahli syurga tu, dia jawab Allahu alam. Bukan dia kata tak masuk syurga, dia akan diazab juga dalam neraka. Ya, betul. Bahkan satu riwayat, anak orang yang Islam pun ditanya oleh Allah. Dan tak ada masalah tanya pun, sebab semua boleh jawab. Hati dia tak buta pun. Cuma akan jawab Allah, Tuhan dia. Tapi orang yang telah mukallaf, walaupun namanya Islam, bin Islam, tok ni dia pun Islam, ada juga ketika malaikat tanya, ma rabbuka? Dia tak boleh jawab. Sebab di atas dunia hati dia tu dah buta. Buta dengan ma'rifah. Ma'rifatullah dia dah buta. Itu yang kaitan dengan ayat di atas tu. Itu yang dikatakan bahawasanya serugi-rugi manusia orangnya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Allah bersumpah dengan masa yang berlalu dengan zaman, itu al-'asri. Dan Allah kata hidup dalam keadaan kerugian semua sekali. Bukan Yahudi Nasrani rugi ke? Tak, semua sekali. Termasuk orang Islam. Kecuali orang Islam yang beriman beramal soleh. Mengapa disebut ada orang Islam? Sebab mengaku Islam. Tapi dia bukan Islam, mengaku saja. Macam yang saya tafsirkan ayat, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang telah mengaku dia telah solat,
Al-musalli maksud mengaku telah solat. Allah kata Qurtubi, kematian bukannya musibah terbesar, tapi masuknya musibah. Musibah yang terbesar sekali ni seperti mana yang disebut, lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsu. Inilah musibah paling besar sekali. Jata alam ni. Wabak yang sedang berlangsung hari ini pun bukan penyakit yang paling berat, paling besar sekali. Allah sebut dalam Quran, fi qulubihim maradun, itulah hati yang punya penyakit yang paling besar, penyakitnya ta'alam. Penyakit apakah itu? Kufur, syirik, fasik, itulah penyakit paling besar. Sebesar-besar penyakit alam. Itu. Sahabat Rasulullah ni bila dengar wabak, sebab mereka banyak pengalaman dengan Rasul. Dulu masuk Madinah pun musim panas. Bila musim panas, cepat kena penyakit. Lebih-lebih wabak. Aisyah kata, sehinggalah keluarga aku, Abu Bakar pun terkena wabak. Tapi tak adalah sampai mati, sebab Rasulullah ada. Nabi itu tabib juga. Nabi bukan Nabi saja, Rasul saja. Dia ahli semua. Dia juga doktor perubatan lah bahasa hari ni. Nabi ajar yang tu, Nabi ajar yang ni. Quran ada zahir dan batinnya. Di kalangan sahabat, batin Quran maksudnya adalah yang tersirat. Apa saja buah-buahan yang disebut oleh Allah di syurga, kalau buah-buahan itu ada di dunia, jadikan dia sebahagian daripada, sebahagian yang jadikan syifa adalah penawar dalam penyakitnya ada. Dia kaedah begitu. Umar pun masuk pergi Syria. Syria hari ini, dulu Syam lah. Palestin Syam, Jordan Syam, Syria pun Syam, lagi besar. Dia tidak tahu sama ada dia masuk Syria ke Palestin ke, gitulah, tapi Syam lah disebut. Umar pun masuk. Mari satu wakil ketua kampung, ya Umar, wilayah kami terkena wabak. Oh, wabak? Oh, dia langkah selangkah belakang. Sebab selangkah depan itulah Syam, wilayah yang kena wabak. Selangkah dia pergi belangkah belakang, itu bukan wilayahnya, selangkah. Macam kita lah, sepadan negeri. Ni Selangor. Boleh saja satu langkah, ni masuk Perak. Satu langkah belakang, ini Selangor lagi. Telefon. Awak ada dekat mana sekarang ni? Dua-dua boleh. Satu langkah pergi Perak, satu langkah pergi ke Songla. Oh, gitu. Lalu, Umar Al-Khattab pun keluar. Lalu orang tu, ya Umar, keluar daripada takdir kah? Sebab wabak Allah takdir kan, maknanya Allah uji manusia dengan wabak. Umar kata, iyalah. Aku keluar daripada takdir kena wabak tu. Sebab dalam wilayah engkau, Allah takdirkan kena wabak. Tempat aku berdiri, aku keluar ni, Allah tak takdirkan kena wabak. Sebab Rasulullah kata, kalau wabak tu dah melanda satu daerah wilayah, kamu masuk. Aku tak mau masuk. Seolah-olah bahasanya lari pada takdir. Ya, kata Umar. Aku lari pada takdir kena wabak, keluar tempat yang tak ada wabak. Orang tu sendiri tanya, dia pun pening. Lalu Umar pun bagi tahu, dia imam akid, imam ahlu sunnah wal jamaah, Umar Al-Khattab tu. Yang Syiah laknat-laknat dia tu imam ahli sunnah wal jamaah tu, Umar Al-Khattab. Umar kata, aku bagi satu contoh. Ni satu tempat, tanah ni subur. Kamu adanya unta, ada lembu, ada kambing. Satu lagi gersang. Agak-agak unta kamu nak bawa pergi mana? Bawa pergi yang subur lah. Begitulah maksud takdir tadi. Allah takdirkan kedua-duanya. Satu diuji oleh Allah, gersang tanahnya. Satu diuji oleh Allah, yakni subur tanahnya. Kedua-duanya ujian juga. Kamu nak pilih yang mana? Pilih yang subur kan? Itulah sama je. Kamu pergi sini satu takdir, kamu pergi ke sana pun satu takdir. Oh, tu Umar. Mana Umar datang ni, dia bukan saya datang untuk dakwah, dia ajak akidah. Gitu.
Lalu Umar tanya, apa pasal? Wabak ya Umar, wabak. Umar tanya, orang sini berubat dengan apa? Adalah air ni kami buat, air buah ni. Kata berubat begitulah. Umar kata, kamu tak minum madu kah? Ada ya Umar. Tapi ada di antara kami macam kata madu ni tidak sesuai. Oh, tak apalah. Umar kata, cari buah. Macam buah anggur tu kan. Rebus. Kalau anggur tu merah ke hitam, asalkan warnanya gelap, kamu rebus. Satu bekah air dia penuh, kamu rebus sampai tinggal 1/3. Bagi dia pekat, kamu minum. Rupanya itulah penawar wabak, semua jenis wabak. Boleh dibantu. Yang susah dibantu wabak cinta sahaja. Oh gitu. Itu biarkan sahaja. Lalu apa yang saya sebut, ini bukan dalam kitab tasawuf ni, tarikat ni. Ini dalam kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik meriwayatkannya. Saya belajar kitab tu sampai bab tu lah. Sebab ada seorang ni tengok Umar suruh masak anggur. Biasa buat arak pun masak dulu anggur tu. Sampai habis dah buah anggur tu, pecah lah, hancur. Lalu air dia pun pekat. Ya Umar, atas pengalaman aku tengok air ni macam nak jadi arak dah ni. Tidak. Umar berdoa, ya Allah, aku tidak pernah menghalalkan apa yang kau haramkan. Aku tahu ya Allah. Makna proses dia tak adalah sampai jadi arak. Sebab arak ni dimasak. Lalu air, kita kata air khamru, mana perahan ataupun daripada anggur tadi, diperam. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 5 tahun, 10 tahun pun ada. Lagi lama, lagi mahal. Jadi bila diperam, air dia ada ungu gelap. Lama-lama dia makin nak jadi jernih. Lagi lama jadi jernih. Itu yang di pasaran mahal tu. Kita tak buat sampai begitu. Dia dah jadi pati tu. Orang kampung saya sebut pure, dia kata. Gitu. Sebab kampung saya kat Perancis, dia kata pure. Dia minum yang ni lah. Ini patinya. Cuma waktu minum, ni 1 gelas. Minum 1/3 saja. Jangan minum banyak-banyak. Lebih-lebih waktu malam. Kalau minum 1 gelas ni, saya rasa tak tidur malam lah dia. Betul. Boleh uji. Sebab apa? Semua sebahagian pada wabak juga, virus. Wabak tu pun virus juga. Kita cuba tengok. Dah buat minum, hidung tersumbat hilang, sesemua pun hilang. Itu. Beli 2 kilo. 1 kilo masak. Sampai yang saya sebut tadi. Buat 1 periuk. 1 kilo lagi simpan berplastik, bagi saya. Gitu. Itu petua juga tu. Dan minumlah selama beberapa hari. Betul buat dah. Jangan bimbang dah. Sebab kita nanti bila masuk Ramadan, rasa-rasa tarawih tinggal 4 rakaat je lah. Sebab solat Jumaat dah potong lah. Jumaat kena diringkaskan. Orang pun tak boleh duduk lama-lama dalam masjid surau. Pergi balik rumah je. Sebab apa? Takut wabak sesama. Lepas tu nak kena pakai itulah, nak kena itulah, inilah. Benda tu semua mahal tu. Saya pun nak beli. Tengok RM50 sebotol tu. 500 ml je. Tekan hilang. Apa benda RM50 tekan hilang ni? Magic. Mahal lah. Rupanya harga RM14.90 je. Tapi dah tahu wabak, orang nak beli je. Begitu. Jadi insyaAllah lah cuba amal. Saya tak jamin lah. Sebab saya cerita hadis pada Muwatta Imam Malik. Ini ilmu Sayyidina Umar. Itu bahasa kalau kita belajar Tibbin Nabawi, delima, pisang, anggur. Sebab apa yang disebutkan tadi, buah-buahan tu semua mari syurga. Dan dalam syurga di sekitar ada madu, ada khamru. Maknanya air arak perahan daripada anggur, tapi tidak memabukkan. Gitu.
Lepas tu ada delima. Pasal ulama-ulama dulu dia buat dengan yang ni. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Turun hujan. Tu pasal walaupun wabak Allah bagi hujan. Para salafus salih kata alhamdulillah Allah bagi kita ujian wabak, Allah bagi penawarnya. Kita tanya apa penawar dia? Air hujan. Kita hari ni kementerian pun tak tahu apa yang saya sebut. Betul. Sampai ketuk mufti ke apa ke, oh tak apa, kita boleh solat Jumaat di rumah saja. Tak pun buat zuhur je lah, mana Jumaat 2-3 orang kan. Gitu. Dah makin takut dah. Kita nak masuk sana, masuk sini semua cek dulu. 37, 38 tak boleh masuk bangunan tu. 35 aja boleh. 36 pun tengok ada apa dia hadiah nak bagi. Kalau tak ada pun tak boleh masuk. Ada hadiah boleh bagi masuk. Sekarang ni dah kerang kabut dah. Kita masuk dalam lift, Allah, orang China pula. Ini bukan China Malaysia ni China Pack sungguh. Yang sana punya. Takut dah kita. Takut ni tengok macam tengok babi tu dalam lift. Apa ni? Kena anjing dia dah buka mulut dah. Takut sampai begitu. Sekarang ni kan, mana-mana pun cerita itu. Orang cerita itu, orang tak cerita penawarnya. Ya ilmu Umar al-Khattab. Lalu diriwayatkan orang pun berubat dengan apa yang diajar Umar. Sembuh. Dia baru masuk ke Syam balik. Terima kasih ya Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah kata, Nabi pun wasiat, kalau engkau hidup umur panjang ya Sa'ad, pergi ke China. Daripada Madinah nak pergi ke kita di Nusantara dengan Madinah nak pergi ke Arab dekat China sana, jauh lagi. China berkali ganda. Sebab diriwayatkan dengan apa yang saya baca, Sa'ad bin Waqqas juga dia niat nak sampai ke Nusantara ni. Walaupun tak namalah Nusantara, cuma nak sampai ke tanah sini ni. Nak dakwah sampai sini. Cuma Rasulullah pesan pergi ke China sana. Bila dia sampai, dia tengok banyak orang sakit. Sebab makan tak sembelih, makan bangkai. Apa saja dia nak makan. Rupanya kelawar tu bukan hari ni saja makan. Zaman Sa'ad bin Abi Waqqas pun Cina dulu dah makan dah. Sakit. Dia datang nak sebar dakwah. Cuma orang ni sedang sakit, macam mana nak dengar bab Islam ni? Kena sembuh dulu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun dengan ilmu yang dia ada, dia tengok herba ni, pokok ni. Dia lah ajar, rebus, minum air ni. Sebab kat China mana ada macam kat tanah Arab. Kat China tu adalah herba-herbanya, pokok tu pokok ni, ubi tu ubi ni, rebus, makan. Sembuh orang sana. Bila sembuh, yang pergi dakwah tu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka tengok dia muka Sa'ad, dah rasa ketenangan pun ada, seronok pun ada. Nak kenal siapa lah. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia orang Arab. Mana dia tahu cakap China? Dia belajar. Berapa hari dia belajar? Dia dakwah dalam bahasa China. Tak perlu orang China belajar bahasa Arab. Dia cakap China. China ke China? International China ya. Begitu. Akhirnya mula tasribah dakwah, seronok belajar dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ramai orang masuk Islam. Orang dah tak makan bangkai lagi, sihat wal afiat, kulit gebu-gebu. Kita sendiri yang Islam hari ni pun mungkin tok nenek kita dulu pernah tak Islam. Tapi tok nenek orang Cina Islam di situ tu, tok nenek dia Islam di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Sa'ad pun nak mari sini, mati dia, tanam kat sana. Dia nak mari sini, tanah sinilah. Walaupun tak ada nama Melayu lagi, dia nak mari sini. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dah tinggalkan berapa ilmu perubatan. Itu pasal kawasan situ orang ni usia panjang.
Umur dah masuk 100, tengok betul ke 100 ni? Tengok macam 60 lah. Kita di sini 60 tanya balik, betul ke 60? Habis berapa? Macam 100 dah. Terbalik begitu. Tu pasal betul kita tengok orang, kawan-kawan kita kan pergi sana, nama apa, Zhong Ziao apa, dan makam sana. Tanya makcik Cina tepi tu, berapa usia? Adalah orang terjemah 89. Masya Allah. Macam mak aku baru 60 tu. Waktu tu lah belajar makan apa, minum apa, dia beritahu. Ilmu dia tali-nali sampai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehinggalah perubatan itu diwarisi, jadilah nama Sensei. Tapi bila mari Malaysia, orang Cina bukan Islam yang menguasainya. Kat sana, orang Islam, China Islam yang menguasai ilmu tu. Sehinggalah Wong Fei Hong tu pun tahu ilmu tu. Dia Islam. Wong Fei Hong tu masuk TV3 macam tak Islam. Tapi pergi sana, mereka kata Wong Fei Hong orang Islam. Hafal Quran, ada madrasah tahfiz. Seorang tabib. Tali-tali dia belajar sampai Sa'ad bin Abi Waqqas. Gitu. Gitu. Maknanya barakah penduduk di situ. Tu pasal lah bila kena wabak kat Wuhan ni, orang kena pergi kat situ. Tanya orang Islam situ apa ubat dia, diorang bagi tahulah. Diorang akan bagi tahu. Orang Islam di situ dah maklum perubatan ni. Tu pasal mana ada orang Islam yang kena. Dia relax je, dia tak pakai tutup apa, keluar masuk masjid, salam-salam, cium pipi lagi sama dia. Tak ada pun kena wabak. Sampai nak mati wabak tu. Pengarah hospital pun mati juga. Dia tengok orang ni. Dia waktu tengok orang macam orang pergi angkasa dah, dia punya baju tu. Mati juga dia. Tapi tekod orang Islam tak ada. Sebab tradisi ilmu Islam, turas ni makna diwarisi. Jadi kita nak ambil itu, itulah formula dia, itulah petua dia, itulah rawatan dia. Tapi kita di sini tak ada dah itu, cip porah itu tak perlu tu. Kita Kementerian Kesihatan pun mana ada itu semua. Tak percaya tu. Data ni pun ada yang tak percaya juga gitu. Kena percaya. Sebab ini bukan ilmu Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dia belajar dengan Rasul. Cuma ilmu begini, dia yang seperti saya sebut tadi. Ilmu ni ilmu yang tersirat, bukan tersurat. Sebab kewajipan Islam dakwah dengan ilmu yang tersurat saja. Tersirat tak diwajibkan. Sebab nanti orang tak faham. Yang tersurat maksudnya akidah, syariat, solat 5 kali. Tapi berkaitan halu tak wajib. Cuma bila tengok keadaan kena ajar jugalah, barulah dia ajar. Jadi saya dah bagi contoh ilmu Umar Al-Khattab, ilmu Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu semua gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang cari tak jumpa Rasulullah. Tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa tidak disyifaatkan, barang siapa tak menjadikan Quran sebagai syifaat, Allah tidak syifaatkan dia. Kenapa dia tidak yakin dengan Quran? Maksud syifaat Quran bukan sekadar baca Quran. Syifaat Quran adalah apa yang dicerita oleh Allah dalam Quran. Kalau buah ni ada dalam syurga, kita jumpa atas dunia, ini buah ni luar biasa ni khasiat dia. Tu maksud dia. Tu yang Nabi ajar kita, makan madu. Makan habbatus sauda, disebabkan habbatus sauda juga adalah pohon-pohon yang hidup dalam syurga. Waktu Adam alaihissalam dibawa turun, tangannya genggam ni. Dia turun, lepas tu dia pun tanam. Antaranya habbatus sauda. Syifa' min kulli da' illa sum. Dia penawar bagi segala penyakit kecuali mati saja. Hadis lain illal maut, kecuali mati. Nabi dah kita tadi Sahih Bukhari lagi. Kita cari lain. Kita cari berapa saja harganya, saya mampu beli. Saya billionaire.
Kita bertanya, bilion duit Malaysia kah, duit Indonesia kah? Begitu. Tak kisahlah, saya boleh beli. Padahal batu zaudat tu harga semurah-murah harga. Semurah-murah. Saya beli 1 liter tu, berat pun macam nak 1 kilo. Baru RM90. Saya kira-kira 7 tahun dah saya makan simpan, tak habis-habis. Ada mukjizat ke? Makan ada lagi, makan ada lagi. Gitu. Tak habis-habis. Saya rasa dah 7 tahun saya beli. Gitu. Bagi orang pula tu, bagi kawan-kawan juga. Gitu. Kalau saya nak jual agak 1 juta lah saya jual 1 botol. Gitu. Gitu. Jadi kembali balik, jadi musibatul maut. Lalu ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah antaranya Imam Al-Qurtubi kata, musibah yang paling besar lalai kepada Allah. Tetapi manfaat yang terbesar, fadilah yang terbesar, keistimewaan yang terbesar ta'alam ini pula adalah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau pergi pada ahli-ahli kasyaf, ahli-ahli ma'rifah, barang siapa berzikir subhanallah, datangkan maksud penghayatan, maka pahala itu akan diberi oleh Allah terus menerus sampai menemui Allah nanti. Illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali amalan itu mari pada orang beriman, mari pada orang soleh, pahala yang diberi oleh Allah terus menerus. Lalu ahli-ahli kasyaf kata, pahala yang terus menerus adalah bila seseorang beribadah, contoh dia zikir subhanallah, maksudnya ada, maknanya ada, pahala itu berterusan. Walaupun mati, pahala berterusan. Wal baqiyatus salihat, dan yang kedua adalah amalan-amalan salih. Utsman berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kekal. Maksud kekal di sini adalah walaupun kita dah mati, pahala berjalan. Bahkan sejak mula kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan penuh membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, memandang hebatnya ke Allah Taala, maka pahalanya berjalan sampai dia mati. Tak stop lagi pula, jalan. Adakah sewaktu dia bangkitkan daripada mahsyaranya ataupun daripada kubur dia baru stop? Tak. Sampai dia masuk ke syurga Allah, pahala berjalan. Syarat, waktu kita baca Al-Quran, waktu kita zikrullah, ada makna-makna duduk dalam hati. Faham? Tapi kalau kita baca sekadar bacaan saja, maka pahala tu bermula berakhir. Bismillahirrahmanirrahim, yang saya baca kosong, tak ada makna pun, saya hanya baca dalam di lidah, dapatlah 190 pahala. Sebab satu huruf 10. Ada tak pahala berterusan? Tak ada. Kalau nak berterusan, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, makna berlintah lalati, pahala itu berjalan. Walaupun sekali pahala itu ditulis oleh malaikat, walaupun sekali dia baca sampai dia menemui Allah. Bukan cerita sampai mati, dibangkitkan, dia bertemu Allah. Di mana kita bertemu Allah? Di syurga. Ini hadiah pada Allah. Kecuali bagi orang yang bacaan kosong, dia dapat pahala bacaan, cuma falahum ajrun ghairu mamnun, berterusan tidak ada. Sebab kata ulama tafsir antaranya Imam Ibn Katsir, dia kata falahum ajrun ghairu mamnun, maksudnya tak berhenti-henti pahala walaupun dah mati. Ini bukan cerita pahala jariah. Ini pahala kita yang kita sendiri amal, bukannya kita ajar orang, itu pahala lain. So kita azan dulu insya-Allah. Bismillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu ala Muhammad Rasulullah. والدرجة الأعلى ترافع وأسمك الله من ذنب العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام Lalu seperti mana yang disebut oleh ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan ahli ma'rifah, walaupun kita baca, kita amal tak banyak, tapi ada penghayatan dalam amal, dalam zikir, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahalanya berterusan. Oleh kerana itulah ulama kita mengajar apabila kita berdoa, doalah sungguh-sungguh. Memahami apa yang kita doakan. Mengapa? Walaupun kita berdoa bermula dan berakhir, tapi dengan penuh penghayatan, lalu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala beri pahala sebab berdoa pada dia. Diampunkan dosa-dosa disebabkan doa mohon, bukannya minta ampun, tapi Allah ampunkan dosa kita. Dan diangkat darjat, dan perkara ini berterusan sampailah kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita berdoa bermula berakhir, kita pun tak tahu apa yang kita baca. Cuma kita niat ni doa Rasul, kita akan dapat pahala dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak faham apa yang didoakan. Dapat pahala juga. Pahala doa dengan apa yang didoakan Rasul, walaupun tak tahu maksud. Cuma yang jariah saja tu tak dapat, sehingga dia memahaminya. Seperti mana hadis Rasul, apabila di antara kamu solat 2 rakaat, khusyuk, fa ya'lamu ma taqulun. Kamu faham apa yang kamu baca, maka ganjaran di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan seluruh dosa kamu, sehingga kamu umpama seperti mana bayi yang baru lahir pada perut ibu dia. Kenapa? Maknanya dengan kefahaman, dengan khuduk, dengan khusyuk, menyebabkan berterusanlah Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa kita sehinggalah dah tak ada dosa. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan akan ganjaran pahala siapa yang dia kehendaki. Kata ulama tafsir, maksud melipat gandakan adalah satu amal yang kita buat, lalu pahala dilipat gandakan oleh Allah macam banyak amal pula. Dan di surah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita solat subuh pagi tadi 2 rakaat, kalau ada khusyuk khuduknya, tahu dengan apa yang dia baca, Allah Subhanahu wa taala beri pahala juga sedang berlangsung
Tak putus-putus. Dan Allah terima solat kita, lalu diberi ganjaran sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Telah disepakati oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di atas alam ni tidak ada seorang pun pahalanya terlalu banyak, terlalu besar, terus menerus. Itulah pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nun wal qalami wa ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajrun ghairu mamnun. Ya Muhammad, sesungguhnya dirimu aku beri pahala berterusan. Ulama ditanya, bila Rasulullah wafat berterusan? Iya, berterusan. Sehinggalah ulama kita berfatwa, kalau sekiranya nenek moyang kita dulu mengucap 2 kalimah syahadah di Islam, pahala dapat ke Rasulullah. Kita pun beramal subhanallah, subhanallah. Siapa yang mengajarnya? Rasulullah. Nabi dapat pahala lagi. Siapa mengajar doa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, maka kita pun akan dapat pahalanya. Rasulullah pun dapat pahalanya. Bahkan setiap kita yang solat, pahalanya juga diperolehi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipegang oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana kedua-duanya memadamkan cahaya basirah. Basirah inilah cahaya hati tadi. Makna seperti mana yang kita pelajari bab sebelum ni, disebabkan kemaksiatan seseorang lah yang menyebabkan kadang-kadang hatinya terbalik, kadang-kadang buta hatinya, cuma hati tak terbalik lagi, boleh sembuh. Tapi kalau hati dah terbalik, kemudian pula dah gelap, kemudian pula buta, itu macam Firaun dah tu. Sehingga dah buta begitu, dia pun nampak diri dia Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Bukan Tuhan Musa, akulah Tuhannya. Gitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Ini semua adalah tanda-tanda orang yang mana bukan sekadar lalai, basirahnya dah padam, makna mata hati dia tak celik. Kita dah, tapi kita tertinggal nak belajar batin. Kita hanya belajar dua mata, melihat, memandang. Pada hati pun termasuk juga ada basirah. Itu. Absar itu adalah basirah hati, bukan dua mata ni. Sebab nanti kita dalam kubur, dua mata ni mana berfungsi? Dah tak ada dah. Tapi basirah yang berada dalam hati itu, yang istimewa hati itu, dia hidup lagi. Dia mengatakan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Syurga, dia melihat Allah. Maksudnya adalah kehebatan Allah, dia yang maha cantik, bagaimana dia memberi kecantikan pada syurga. Lalu dilihat hamba, bukan kecantikan syurga hakikatnya, kecantikan yang diberi oleh Allah, yakni Allah mengurniakan kecantikan tu. Itu di sudut tasawuf dia ajar begitu. Kita cantik tak langit tu? Cantik. Oh, ni? Oh, ni lagi. Oh, hari macam nak hujan dah. Tapi bila orang yang basirahnya celik, dia tengok, apa yang kau lihat? Aku melihat Allah Ta'ala. Allah boleh tengok dengan mata. Bukan itu maksudnya. Seperti mana kata Sayyidina Ali, ya Ali, adakah kau melihat Allah? Ya, aku melihat Allah. Boleh kedua mata melihat Allah? Tidak, aku melihat dengan basirahku. Bukan dua mata ni, basirah. Bagaimana kau melihat Allah Ta'ala? Itu tidak boleh ditanya. Sebab Allah memperlihatkan diri dia, bukan kita nak melihat diri dia. Kita ahli, orang awam je tengok langit. Dulu belajar sains, langit ni gini. Selesai lah. Tapi kalau orang ada basirah, dia tengok ada sesuatu di situ. Macam Rasulullah, dia tengok. Sahabat tanya, ya Rasul, apa yang kau lihat? Apa yang kamu lihat? Oh, kami lihat awan ya Rasul, matahari, kalau malam bulan.
Nabi kata, aku lihat macam-macam atas tu. Bukan Nabi nak lihat, diperlihatkan oleh Allah. Mengapa? Sebab apa yang dilihat oleh Rasul, dia tak melihat semata-mata dua mata, dia melihat dengan basirah dia. Sampai peringkat terbuka tu, hijab terbuka, sehingga dia melihatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu. Lalu jangan ditanya bagaimana melihatnya. Itu memang tak ada jawapan di surah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sikit lagi kita baca. Justru apabila kamu mahu mengikut seseorang, hendaklah kamu perhatikan adakah ghalibnya, maknanya kebiasaannya, sama ada berzikir ataupun ghaflah, yakni lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah hakimnya nafsu ataupun sunnah? Sekiranya dia seorang yang lalai dan mengikut nafsu, janganlah kamu mengikut dan mengambilnya sebagai ketua, kerana segala perbuatan pekerjaan dan apa yang terhasil daripadanya adalah sia-sia belaka. Sesungguhnya larang daripada mentaatinya. Satu kisah yang masyhur, yang sahih kisahnya. Mungkin saya pernah cerita, mungkin ada cerita yang di sebaliknya belum cerita. Pada 6 Hijrah, Rasulullah SAW pada Madinah nak masuk ke Mekah, niat untuk umrah. Kita tahu orang musyrikin tidak sepatutnya tahan kita. Sebab kita ada buat perjanjian. 10 tahun mereka tak akan buat apa-apa atas kita. Kita bebas masuk ke Mekah. Rupa-rupanya dia tahan kita. Rasulullah SAW ingatkan sahabat, jangan di antara kamu bawa pedang, sebab kita bukan nak pergi jihad. Allah tak suruh pun, kita nak pergi ibadah. Tapi ya Rasul, mereka menghalang kita. Tak apa, sabar. Sebab Allah tak perintah kita memerangi dia. Allah turun ayat, bersabarlah ya Muhammad. Biar aku putuskan satu keputusan nanti akan datang, aku turun ke ayat dia. Akal kata, oh siap, lepas ni kami balik ambil pedang, kami bertemu kamu, memerangi kamu. Akal kata begitu, syahwat pun kata begitu. Lalu Rasulullah pun kata sahabat, mari kita bersiap. Kemana ya Rasul? Kita balik ke Madinah. Ya Rasul, tak mau perang. Tak, kita bukan niat untuk perang. Kita pun tak ada niat nak menemui musuh. Tu Rasul. Lalu Rasulullah bercakap, orang musyrikin duk tengok. Sambil dia tengok, dia perhatikan. Dia tengok Rasul, dia tengok wajah sahabat. Kalau mereka sendirilah marah semarah-marahnya lah. Ialah tak jujur pada perjanjian kan. Ini dia tengok Rasulullah, para sahabat. Kita bahasa kita macam tenang je. Sebab ayat surah Al-Fat tu pun ada disebut oleh Allah, lalu kami turunkan As-Sakinah. Memang masuk dalam jiwa Rasul dan para sahabat. Tak mau perang-perang. Gitu. Dengan sahabatnya Rasul, dengan akhlak Rasul, berwuduk, simpan balik dalam bekas. Nabi kata pergi curahkan dalam telaga tu. Sahabat ambil curah. Air naik-naik melimpah. Ini tak boleh fikir akal. Rupanya inilah simbolik pada fathan qariba. Dah nak ampi dengan kemenangan. Lepas tu Rasulullah kata mari kita balik. Sahabat pun baliklah ikut Rasul. Sedang balik-balik turun, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberi kemenangan kepadamu ya Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Yang tadi fathan qariba, dah nak hampir menang dah ni. Sahabat bertanya, kita tak perang menang apanya? Rupa-rupanya dalam perjalanan balik ke Madinah, orang musyrikin kejar kita. Tapi tak bawa pedang. Dia datang, ya Muhammad, kami minta maaf, kami nak berdamai. Lepas tu ada yang masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW tak kembali ke Mekah sebab dah nak sampai ke Madinah dah. Mereka cari kita. Akhirnya Rasulullah masuk balik ke Madinah. Tahun berikutnya Rasulullah pun kembali masuk ke Mekah buat umrah. Ganti. Sebab itu tahun yang ke-6 tu tak dapat nak buat, Nabi ganti yang tahun ke-7. Orang masuk Islam. Kemudian Rasulullah balik. 8 Hijrah Nabi pun mari Mekah. Nama Fathul Mekah. Tak perang pun.
Kita bukan nak perang. Apa maksud kemenangan? Datang orang kafir sampai 1,000, 5,000 masuk Islam, berdamai dan masuk Islam dan minta maaf. Termasuk Abu Sufyan tu. Inilah ta'rif kemenangan fil Islam. Orang hari ni bila tanya apa tu kemenangan, tengoklah kita menang dalam peperangan. Mengapa? Tu ramai orang kafir kita bunuh, mati dia. Lalu kita menang. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata kemenangan itu adalah kamu tidak memerangi orang kafir, tetapi dengan Islam kamu, iman kamu, amalan soleh kamu, orang kafir tunduk pada kamu. Tengok wajah Rasul, tengok wajah sahabat, rasa tenang hatinya. Sebab Allah dah masukkan sakinah kepada Nabi dan sahabat. Orang melihat sakinah yang ada pada wajah sahabat Rasul, dia pun rasa sakinah juga, tenang. Gitu. Wajah kita orang ni kan jadi menteri tu, orang gitu. Dicontohlah gitu. Kalau kita belajar psikologi pun begitu. Kita sakit sampai kena bawa sampai ke hospital. Doktor kata, cik masuk ward. Kita pun masuk wire sini masuk. Tapi kalau belajar psikologi, orang boleh sembuh dengan tengok muka orangnya. Yang mari itu doktor praktikal umur 21. Nurse pula pun sama umur. Semua macam delima jugalah. Macam anggur jadilah juga kisahnya. Tengok doktor cek darah, petang ni boleh keluar dah ni. Psikologi. Psikologi itu ada dalam Islam. Sehingga orang kafir pun masuk Islam sebab tengok wajah Rasul saja. Gitu. Ini psikologi lah, bahasa hari ni lah. Tapi itu yang berlaku pada zaman Rasul dan sahabat dulu. Lepas tu bila kita balik pula, lepas ni masuk wad balik lah, tengok muka isteri dia. Gitu. Ini contoh je. Ini ada dalam cerita drama tahun 89 dulu. Gitu. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, tarikh kemenangan adalah wajah orang kafir melihat wajah kita Islam je. Tenang. Sebab Allah dah kata, kami masuk ke as-sakinah pada kamu lah. Rasulullah, para sahabat pada hari itu. Sehingga Fathu Mekah 10,000 orang. Orang kafir pun tengok wajah ni lah orang Islam je. Kami pun nak jadi Islam lah. Itulah wajah dia. Itulah wajah orang yang Allah sebut, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Semua manusia atas dunia semua rugi kecuali orang beriman beramal saleh. Itulah Rasul, itulah para sahabat. Ini tak rugi. Orang yang hidup rugi, dia tengok wajah Rasul, dia nak buang kerugian tadi, lalu dia pun jadi orang Islam. Itulah kemenangan. Bukannya kemenangan kita berjaya membunuh ramai orang Islam. Seperti mana Umar Al-Khattab dapat Persi, nama dia berperang. Tapi bukan Umar datang, kita bunuh raja dia, kita bunuh. Bukan. Maksud memerangi akan kerajaan Parsi pada ketika itu adalah untuk mengislamkan kerajaan mereka. Walaupun kita duduk satu wilayah, orang Islam sikit, orang kafir ramai. Tapi walaupun sedikit orang Islam telah membina hukum hakam Islam, maka ditakrifkan ini wilayah Islam. Begitu. Kita dulu di tanah Melayu, Kesultanan Melaka dulu, buka kan? Melaka, rupanya Melaka termasuk daripada wilayah Islam. Ada undang-undang Islam, Qanun Melaka. Kenapa? Sebab kita tak tengok jumlah orang Islam dalam tu. Kita lihat tertegaknya hukum hakam Islam, itulah wilayah Islam. Orang hari ini pula takrif, ramai orang Islam, maka ini negara Islam. Salah takrifnya. Takrif dia sebenarnya, kalau ditegakkan akan hukum hakam Allah, itulah wilayah Islam walaupun orang tak ramai. Kan lain pemahaman orang hari ini apa yang difirmankan oleh Allah. Sebab dialah Allah, inna laka fatham mubina. Dialah mengajar kita takrif kemenangan dan bukan akal kita yang menakrifkannya sendiri. Begitu. Jadi kita tanda muka surat 252 berkaitan dengan fadilat zikir. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi faedah-faedah zikir insya-Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.